Baiklah, pertama sekali, sebelum kita memulakan webinar, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Ibu Kandung Suluh Budiman. Ibu kandung Suluh Budiman, oh budi malam gelap, bina budi penyebar tekad, pancaran semangat wajah. Ibu kandung Suluh Budiman, ibu pujaan kami, yang berjasa pada masyarakat, hidup gagah berani. Ibu kandung Suluh Budiman, dengarlah sumpah sumbangsi dan suci, selagi hayat di kandung badan, kami tetap berbakti. Selagi hayat di kandung badan, kami tetap berbakti. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bunga mawar cantik tersemai, dipetik gadis di tepi titi. Doa dibaca memohon rahmat, moga majlis sentiasa diberkati. Bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan memohon berkat dengan bacaan Al-Fatihah. Untuk pengetahuan semua, webinar ini merupakan anjuran di bawah subjek Pendidikan Seni Muzik Kraftangan dalam Pendidikan Khas KBP 3033. Webinar ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan pendedahan kepentingan pendidikan seni, muzik dan kraftangan dalam pendidikan khas secara meluas kepada mahasiswa dan mahasiswi serta orang ramai mengenai seni dan kraftangan. Kemudian, webinar ini juga bertujuan untuk mengenal pasti peluang pekerjaan yang ditawarkan dalam bidang kraftangan kepada murid berkeperluan khas. Baiklah, para penonton sekalian, tanpa membuang masa lagi, marilah kita teruskan dengan upacara utama webinar kita pada pagi ini, iaitu penyampaian informasi atau perbincangan bersama-sama ahli panel kita yang hebat-hebat belaka. Baiklah, sebelum kita mulakan perbincangan kita mengenai Quilling Arts ini, marilah kita sedikit bersuah kenal terlebih dahulu dengan para panel kita pada pagi ini. Okey, kemudian diikuti dengan panel kedua kita yang tidak kurang hebatnya juga, iaitu Cikgu Irma Rahayu Ibrahim selaku panel kedua kita pada hari ini. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Khabar baik, terima kasih jemput saya. Ya, Waalaikumsalam. Okey, baiklah, sedikit mengenai Cikgu Irma adalah beliau merupakan guru yang mempunyai pengalaman selama 18 tahun dalam mata pelajaran pendidikan seni visual, mempunyai pengetahuan luas bidang pengajaran dan pemudahsyara dalam pendidikan seni visual. Beliau juga menerbitkan modul bijak seni tingkatan 4 dan tingkatan 5 KSSM, Pendidikan Seni Visual Kertas 2 SPM, dan malah beliau juga mempunyai YouTube channel tersendiri iaitu Bijak Seni Bagi Pembelajaran Online. Jadi, bolehlah kita pakat-pakat pergi ke laman YouTube channel Cikgu Irma nanti. Okay? Alright, baiklah, antara kejayaan atau pencapaian perlibatan beliau selama berkhidmat adalah antaranya menjadi guru panitia, penyelaras majalah dan galeri sekolah, guru penasihat, menerima anugerah seperti anugerah khas peringkat kebangsaan dan antarabangsa, inovasi dalam pendidikan. Beliau juga merupakan penceramah bagi seminar yang berlangsung dan beliau juga menerima anugerah guru inovatif kategori individu sekolah menengah. Banyak lagi di antara tersebut yang tak dapat saya listkan betapa hebatnya Cikgu Irma, ya. Baiklah, kita akan teruskan dengan sesi perbincangan atau penyampaian informasi menarik bersama panel kedua kita, iaitu Cikgu Irma Rahayu Ibrahim. Baiklah, apa khabar Cikgu? Assalamualaikum, dengar ya jelas? Dengar Cikgu, dengar. Sebab dah lama tak ber-PDPR, sebab saya ada tingkatan 4, tingkatan 5. Jadi biasalah skrip yang biasa dengar ke tidak, macam tu. Dah terbiasa ya Cikgu. Okey, baiklah. Okey, bolehlah kita teruskanlah ke
perbincangan utama kita lah. Okay, saya akan aju soalan berikut. Okey, baiklah, macam apa ini pertama juga tadi saya minta cikgu ceritakan sedikit lah mengenai diri cikgu sendiri. Okay, silakan. Okey, saya disediakan slide saya akan share slide ya. Baik cikgu, boleh. Okey, nampak slide saya? Nampak cikgu? Nampak tak slide saya? Nampak cikgu, nampak. Okey. Okey, okay, hari ni hari Sabtu, hari minggu pertama saya bersekolah lah dan rakan-rakan guru yang lain bersekolah. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan guru saya yang join. Okey, kemudian saya pun disediakan dengan beberapa soalan. Alright, okey. Bila panel menanyakan soalan, saya akan klik slide lah. Kemudian kita boleh mencelah ya, moderator boleh mencelah je. Okey, kita santai-santai saja hari ni. Okey, Assalamualaikum semua kepada rakan-rakan guru yang telah yang tengah menonton dan juga follower saya yang tengah menonton. Okey, saya Cikgu Irma Rayu daripada SMK 13. Sebelum tu selepas habis belajar, saya ditransfer ke sekolah yang pertama, Maktab Tentera Diraja. Kepada rakan guru daripada Maktab Tentera Diraja pun, terima kasih kerana menonton. Kemudian, ya betul, saya telah ada satu part tu dia sedih tau, dia cakap ada yang tidak menghargai seni keriling. Lahai, sedihnya. Jangan risau, kami guru-guru seni visual akan dengan adanya silibus baru ni, kami akan mempromosikan keriling anda sebab memang ada aktiviti membuat keriling, tapi kami tak cakaplah aktiviti keriling. Kami menggunakan bahan iaitu kertas untuk menghasilkan lebih kurang macam keriling lah juga ya. Okey, ni saya daripada degree sampailah master. Saya telah belajar di Universiti Teknologi Mara. Okey, saya harap insyaAllah akan pada masa akan datang saya berpeluang belajar, melanjutkan pelajaran di UPSI ya, sebab UPSI ni Universiti Pendidikan nombor 1 di Malaysia. Okey. Alright. Okey, ini adalah pencapaian saya. Saya pernah memenangi Gold Award dalam Putra Innovative Carnival Teaching and Learning daripada UPM pada 2018. Kemudian saya pernah mendapat top 100 guru adiwira kempen pembelajaran abad ke-21 anjuran KPM dan dilantik sebagai influencer lah. Influencer ni macam influencer. Influencer ni dia terlibat dalam mempromosikan makanan, mempromosikan baju macam artis tu lah. Tapi influencer ni lebih kepada perkongsian dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, kemudian saya pernah juga memenangi Silver Award dalam pertandingan antarabangsa iaitu International Competition for Educational Innovation and Research. Saya telah menghasilkan inovasi dalam PDP anjuran UKM pada tahun 2020. Kemudian saya juga pernah terlibat kolokium penyelidikan dalam pendidikan anjuran peringkat kebangsaan anjuran Institut Perguruan Malaysia pada 2021. Ni yang paling menarik ni, saya pernah diberi anugerah video cikgu TikTok terbaik oleh TikTok Malaysia pada 2021 dan kenangan manis juga kerana saya telah terpilihlah video saya. Nanti bolehlah jemput ke TikTok saya, nanti saya akan share TikTok saya tu. Okey, kemudian saya juga telah memenangi anugerah inovatif kategori sekolah menengah Negeri Selangor pada tahun 2021 juga. Nanti saya akan ceritakanlah apa benda yang telah saya lakukan inilah dia tadi. Saya telah memenangi Gold Award. Ini dia modul bijak seni
bijak seni Cikgu Irma lah. So boleh dapatkan bijak seni ni di Shopee ataupun boleh hubungi Telaga Biru Education. Menariknya bijak seni ni, okey, ia adalah buku kerja bersaiz kertas lukisan di mana murid akan menjawab soalan kertas 2 SPM di dalam buku ni. Dia ada strategi dia. Bukannya dapat kertas soalan terus jawab, tidak. Dia ada strateginya ya. Ini dia, saya telah memenangi Silver Award International Competition iaitu modul bijak warna. Modul bijak warna ni tak dijual. Ianya adalah percuma di platform YouTube saya, di platform TikTok saya. Ramailah yang tahu bijak warna ni. Dan ini juga telah membuatkan saya memenangi Guru Inovatif Selangor kategori sekolah menengah. Kemudian yang menariknya ya, bijak seni, bijak warna, saya telah integrasikan pendidikan seni visual dengan elemen dalam STEM. Elemen dalam STEM ni inilah salah satu elemen dalam STEM iaitu kemahiran pemikiran computational thinking. Okey, menurut Wing 2010, pemikiran computational merupakan keupayaan berfikir secara logik dan sistematik dalam menyelesaikan masalah menggunakan prinsip sains komputer melalui kemahiran langkah demi langkah. Okey, kalau dulu-dulu kita nak melukis sesuatu, nak mewarna sesuatu, kita warna je, kita lukis je. Kali ni tidak. Saya telah mengajar murid menggunakan pemikiran computational. Jangan ingat murid yang belajar seni dia tak ada elemen STEM. Ada juga. Okey. Okey, ini adalah program saya yang terbaru di mana saya telah menggabungkan art, iaitu nampak dalam poster tu art and science, pendidikan seni visual dan sains. Okey, untuk tingkatan 3 baru tahun ni lah, baru ni, minggu ni, okey, saya telah membuat elemen merentas kurikulum EMK sains dan teknologi menggunakan thematic learning approach di mana tema dalam sains dan juga tema dalam pendidikan seni visual. Kalau lihat nampak itu buku teks sains. Saya tak pernah ajar sains. Tiba-tiba pula saya boleh buka buku sains. Murid-murid terkejut. Cikgu biar betul bawa buku teks sains dalam kelas seni. Ya betul. Jadi mereka excited tau. Memang excited. Saya maklumkan dalam WhatsApp group. Datang sekolah bawa buku teks sains. Jadi mereka pun macam biar betul Cikgu Irma ni. Kemudian saya ajar bagaimana nak melukis diagram dalam sains. Sistem respirasi, bronchus, larynx, pharynx. Bayangkan saya boleh sebut ossicle, salus paru bulat, eardrum, sclera, pupil. Sebab apa? Saya difahamkan oleh cikgu sains, mereka perlu mengingati dan menghafal setiap diagram dalam subjek sains tu. Jadi murid macam ni saya difahamkan murid, kalau cikgu sains saja dia cuma hafal. Tak adalah. Sebab diagram sains ni berbeza tau. Diagram sains ni kita kena tunjukkan dengan tepat sebab bentuk tu semua berbeza. Kita tak boleh bentuk. Kalau tengok dalam poster tu kan, nampak tak ada jantung tu kan? Okey, yang tengah-tengah tu adalah trakea. Saya boleh sebut trakea tu. Trakea tu dan tulang atas sekali tu adalah larynx saya. Jadi murid tak boleh lukis sengit. Kalau sengit macam mana nak bernafas? So dia kena lukis straight, dia kena tepat lukisan tu. Jadi saya telah menggabungkan kemahiran saya dalam melukis, kemudian secara tak langsung mereka boleh mengingati setiap diagram tu kan. Di dalam sains pun mereka belajar, di dalam kelas seni pun belajar. Tapi memanglah saya kena buka lah buku teks sains tu dan saya kena minta bantuan daripada cikgu sains untuk menyebut setiap perkataan tu. Okay, next. Definisi pendidikan seni visual menurut Feldman, seni visual merupakan usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran untuk membuat dan memahami seni, mengetahui tentang dunia dan diri kita sendiri melalui seni. Itu Feldman menurut Encyclopedia Malaysia. Seni visual ialah sesuatu yang indah pada pandangan panca indera manusia sama ada penglihatan atau pendengaran. Menurut Ibu Khaldun, seni visual adalah kebenaran, keindahan dan kebaikan di mana di dalamnya terkandung ciri-ciri estetika dan logika. Logik tu masih ada lagi. Kesimpulannya, pendidikan seni visual dapat melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi pembubukan asas seni visual di sekolah rendah dan juga di sekolah
Baiklah. Okey, ada beberapa bidang Bidang ni dalam pendidikan seni visual menurut curriculum standard sekolah menengah. Alright, saya rangkumkan daripada peralihan menengah rendah dan menengah atas. So mereka belajar seni halus. Seni halus ni terkandung dia seni catatan, lukisan, arca, seni kraft, sulaman, tekad, okey, dan banyak lagi perkembangan seni visual pula, mereka belajar tentang tokoh-tokoh. Okey, kalau anda lihat dalam bidang seni visual yang kita belajar, KSSM yang curriculum yang baru ni, dia tak macam dulu-dulu, lukis-lukis je, warna-warna je, tak ada dah. Nampak kita belajar tentang tokoh-tokoh, belajar tentang sejarah dan apresiasi seni visual. Apresiasi seni visual ni adalah kita menghargai pakaian tradisional. Kalau dalam tingkatan 3, bab 1 pakaian tradisional. Pakaian tradisional ni bukan hanya Melayu, Cina, India, tapi pakaian daripada Kadazan, daripada orang Kadazan, Bidayo. Ya, kita belajar supaya kita ni lebih menghargai lah komuniti di Malaysia ni. Komunikasi visual pula kita akan belajar tentang grafik, okey, seni foto, reka bentuk landscape, reka bentuk industri. Bayangkan murid belajar dah macam peringkat ijazah kan. Kemudian bahasa seni visual. Kita ada bahasa seni visual apabila murid tu dia membuat apresiasi tentang sesuatu karya, dia tak ada cakap cantik. Karya tu cantik, tak ada dah. Dia akan cakap bentuk karya tu, warna karya, dia harmoni, ada kontrak, ada seimbang, balance. Lepas tu dia ada kepelbagaian. Okay, zaman kita dulu cantik. Tak habis cantik je. Tapi sekarang tidak. Apabila mereka menyatakan tentang karya, mereka akan bercakap tentang bahasa seni visual. Okey. Okey, apa kepentingan pendidikan seni visual? Ini adalah menurut bahagian pembangunan kurikulum 2018, iaitu kepentingan dia pembelajaran inquiry. So semasa murid masuk kelas seni visual, mereka akan ada sesi pembincangan. Ya, kita ada suruh lukis. Kita pun diam je. Zaman kita dulu macam tu kan. Cikgu bagi tajuk, okey, lukis pokok sawah, ingat lagi. Sawah, pokok, okey dah, tu je. So kita pun macam dialah, senyaplah lukis. Kali ni tak ada. Saya dengan murid akan berbincang bagaimana warna. So kemahiran berfikir tu ada. Okey, dan juga mereka bereksperimentasi pelbagai media dan teknik. Apa kata kalau kita buat bahan menggunakan kertas? Apa kata kita buat bahan menggunakan kotak? Kita tak ada fix pada satu bahan je. Kita bereksperimen. Kalau macam seni catatan, menggunakan cat minyak. Apa kata cat minyak tu dia punya efek dia lain, watercolor lain, poster color pun lain, okay? Alright, kemudian elemen merentas kurikulum. Penting tu sebab apa penggunaan bahasa. Macam saya cakap tadi lah, bahasa seni visual. Murid boleh bercakap dalam bahasa seni visual. Semangat patriotik, of course. Sebab apa? Biasa ni cikgu seni mesti tahu ni. Kalau ada bulan kemerdekaan, confirm buat poster, mewarna poster, membuat mewarna poster kebangsaan. Nampak kan kat image tu? Jadi secara tak langsung, semangat patriotik, semangat cintakan kepada negara tu dipupuk dalam diri setiap manusia. Confirm memang kalau bulan kemerdekaan, cikgu seni palinglah sibuk kan. Kemudian literasi sains serta teknologi. Macam saya cakap tadi, literasi sains, murid belajar tentang diagram sains, kemudian murid belajar tentang elemen dalam STEM, okay? Yes, memanglah kreativiti dan inovasi. Apa-apa saja murid ni, apabila kita beri dia satu kerja, dia automatik dia akan kreatif. Dan dia boleh menghasilkan sesuatu yang baru. Macam saya pernah semasa PDPR saya minta murid hasilkan lukisan landscape. Tapi ada seorang murid ni, cikgu boleh tak saya guna aplikasi? Bayangkan, jadi saya tak terfikir pula mereka ni boleh menghasilkan landscape, karya landscape tu dalam bentuk menggunakan aplikasi. Sekarang ni zaman dah sangat berubah ya. Okey, itu dalam konteks formal lah. Kalau dalam konteks pendidikan seni visual, apa penting dia? Pertama, kognitif. Okey, murid berfikir, menganalisa, dia memahami, dia
mengaplikasi, itulah dari segi kognitif. Daripada efektif, nampak gambar tu, mereka seronok tengok hasil karya. Ni sekolah saya ni, murid sekolah saya semua ni. Okay, mereka respon. Kalau ada apa-apa kerja atau apa-apa kawan-kawan tanya, dia akan respon. Dia respon, dia cakap bagaimana hasil karya, nak gunakan bahan apa, dia respon. Dan dia membuat refleksi. Dia refleksi tu maknanya apa saja cikgu teguran cikgu direfleksi pada diri dia untuk menghasilkan yang lebih baik. Okay, psikomotor, of course lah, jari-jari kita ni kan. Bayangkan pernah student saya, yelah bila PDPR ni, mereka tak menggunting, tak mewarna, tak melukis, jadi dia lost the touch tau. Sebab tu saya cakap kepada rakan-rakan guru dan ibu bapa yang menonton, saya selalu cakap kepada mereka yang minta tolong suruhlah anak-anak ni menghasilkan karya, sebab mereka akan lost the touch. Melukis, menulis, menggunting, percayalah cakap saya kan ada yang murid saya tak pandai nak melukis, bukan melukis, menggunting kertas cukup. Kalau cikgu terus cikgu bagi kotak, lukis kotak, suruh mereka warna kotak tu, mereka tak boleh warna dalam tepat, dia tak boleh tepat tau, dia mesti ada terkeluar sikit. Jadi dia lost the touch. Jadi sebab tu saya cakap pentingnya belajar aplikasi visual ni dalam domain ni kognitif, efektif dan psikomotor. Jadi saya kalau murid tak hasilkan seni, saya marah tau. Sebab mereka akan lost benda tiga ni. Okay? Sekejap ya. Okay, dalam aspek kerjaya pula. Okay, saya selalu cakap dekat anak murid saya, dia rasa macam, yelah parents sekarang pun dah terbuka minda. Dia rasa macam seni visual ni tak ada nak membawa apa kejaya. Sebenarnya tidak. Kalau anda lihat nampak tak logo, kenapa pentingnya belajar seni visual. Okay, anda boleh jadi seorang designer, bukan designer je lah, anda boleh terlibat dalam sesuatu perkara yang lebih tinggi. Sebagai contoh, kita tengok saya tunjuk dekat anak murid saya persalinan pembarisan atlet Olimpik Tokyo dihasilkan oleh pelajar UiTM. Ya. So dia design baju tu sampai peringkat antarabangsa, bukan hanya biasa-biasa saja. Jadi saya bawa contoh kepada murid. Kalau kita cakap awak akan jadi designer, awak akan jadi graphic designer, dia tak nampak tu. Kita kena tunjuk mereka contoh sebenar kerjaya tersebut. Okay, dia hanya fikir jadi YouTuber, dia hanya fikir jadi TikTokers. Tak boleh dah. Kita kena tunjuk seseorang yang berjaya dalam konteks mereka masuk belajar ijazah dalam seni visual. Dia kena begitu. Kemudian multimedia pun ada kaitan dengan aplikasi seni visual. Kemudian untuk pengetahuan you all semasa saya buat aktiviti projek art science tu art seni visual dan juga sains tu, melukis diagram tu, saya ada cakap dengan anak murid saya, dia ada kelas DLP DLP tu kelas yang bahasa Inggeris, belajar ada sains dalam bahasa, di mana kebanyakan nak jadi doktor lah. Lepas tu saya cakap, awak kena pandai lukis diagram sains ni sebagai contoh sistem respirasi. Jadi kalau macam bagaimana awak nak explain kepada pesakit ada sesuatu benda tersekat dekat trakea. Takkan kita nak cakap dekat patient, yelah yang berumur. Saya cakap tau, saya cerita dengan student saya, ini awak ada benda tersekat dekat trakea. So patient tu, trakea tu apa? Saya cakap dengan dia, masa ni lah awak gunakan kemahiran melukis trakea tu. Kan, jadi mereka macam, betul lah cikgu Iman cakap ni. Dia sungguh-sungguh lukis trakea. Saya cakap, saya nak awak jadi doktor, seorang doktor, bukan cakap doktor, tapi doktor yang istimewa, yang boleh menunjukkan sistem respirasi, lukis respirasi yang betul. Mesti patient awak suka awak kan. Jadi dia rasa betul lah cakap Cikgu Irma ni. So dia rasa elemen seni tu penting dalam sains. Nak jadi doktor pun kena pandai lukis. Lukis organ dalaman. Kalau sakit mata kan, dekat warna putih tu dipanggil sklera.
ada apa redness dalam sklera. Jadi dia pun lukis betul-betul. Jadi passion kita pun, terror lah doktor ni lukis. Jadi murid-murid excited nak belajar seni. Okay, kemudian nampak tak ada mata tu kan? Nak jadi makeup artist. Jadi makeup artist pun kena ada ilmu seni. Okay? Bukan hanya suka lukis je, suka-suka makeup orang tak. So nampak jadi dia bila dia nampak reality dan kepentingan seni tu, dia rasa macam wow, pentinglah belajar seni ni. Memang kita kena tunjuk benda yang jelas kepada murid. Barulah dia rasa macam penting belajar seni ni. Kita tak boleh, ajar. Sekarang ni tak boleh. Sebab murid ni dia punya exposure dia sangat luas di luar sana. Okay? Bagi menjawab soalan tentang kepentingan yang dititik beratkan dalam pendidikan seni visual. Ada 4 perkara di dalam kurikulum standard sekolah menengah KCSM pendidikan seni visual. Ada 4 perkara yang murid tentang seni, macam saya tunjuk tadi kan, tokoh, seni craft, reka bentuk, dia kena tahu. Kalau dia belajar tentang seni craft tu, dia kena tahu dan faham seni craft tu apa. Barulah dia boleh mencari info, iaitu eksplorasi seni. Explore lah, seni craft tu ada seni tekad, ada seni anyaman. Jadi dari situ dia dapat cari info lah di platform social media. Bila dia dah cari info, dia dah nampak dah penjelasan jelas tentang sesuatu topik, barulah dia menghasilkan karya. Dia tak boleh jump tau, dia tak boleh lompat daripada tahu dan faham terus saja karya. Tak boleh, dia akan jadi lain tau. Dia kena kuasai setiap bidang tu, persepsi seni, dia tahu dan faham, eksplorasi seni, dia dah tahu, dia cari ilmu tentang sesuatu topik, kemudian dia hasilkan karya sendiri dengan bereksperimentasi bahan-bahan, media, teknik. So dia hasilkan karya seni. Dari situ dia boleh elakkan plagiarism. Peniruan karya-karya orang. Jadi situ dia hasilkan karya sendiri sebab dia hasilkan sendiri, dia cari sendiri. Kemudian penilaian, dari situ dia dah bolehlah dia respon dan refleksi kepada karya dia tersebut. So benda 4 penting, 4 perkara ni penting untuk dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual. Lagi satu. Ni dah lama dah surat khabar ni. 2015 tak saya tak ingat dah. Sebelum pandemik lah. Saya pernah masuk dalam surat khabar di mana wartawan tanya slot, dia tanya tentang aplikasi visual. Ini adalah slot dalam berita harian skor SPM. PSD melahirkan pelajar yang kreatif. Itu memang betul. Sekarang ni bukan hanya kreatif saja, mereka mampu menghasilkan kerjaya sendiri. Mereka mampu menjadi usahawan sendirilah. Dia tak ada lagi nak tunggu nak jadi makeup artist sekarang, tak ada dah. Dia nak jadi tunggu designer, tak ada. Dia sendiri create the job. Ni 2015 dulu kreatif saja. Sekarang tidak ada dah. Kreatif, inovatif, jadi entrepreneur. Dan juga di dalam dokumen standard kurikulum dan pentadsiran ada 3 perkara penting, ada 4 lah. Standard kandungan, kena kuasai standard pembelajaran, kena kuasai prestasi, standard prestasi. Dalam soalan tu dia dah tanya bagaimanakah seseorang murid menguasai topik dalam pembelajaran. Inilah dia, standard prestasi dan juga pentadsiran bilik darjah. Kalau nak tahu, di dalam standard prestasi menurut BPK bahagian kurikulum ada 6 tahap penguasaan. Kita nak kenal pasti murid itu menguasai atau tidak. Sebagai contoh, mengenal pasti sejarah tu tak cuma satu je. Definisi, prinsip, jenis, ciri serta media. Kalau tahap 2, sejarah, definisi, dia boleh menjelaskan. Paling penting adalah tahap 3, 4 ni. Mereka mengaplikasi. So mereka dah belajar, tu yang saya cakap, persepsi seni, dia dah tahu persepsi seni, dia dah tahu eksplorasi seni, jadi dia kena aplikasikan pengetahuan tu dengan menghasilkan karya. Kemudian 4, menganalisis, memanipulasi. Jadi kalau tengok sampai tahap 6 ni mereka mencipta hasil karya atau produk seni secara kreatif, menggunakan bahasa seni visual. Maknanya kan bila dia dah hasilkan karya, dia boleh explain dalam bahasa seni visual. Bahasa seni visual tu unsur seni dan prinsip rekaan. Dia boleh cerita tentang sesuatu produk tu berdasarkan unsur seni dan prinsip rekaan. Sebagai contoh ini adalah topik seni catatan tingkatan 4.
Okay, sekolah seni catatan kalau tengok tahap pertama, kedua dia hanya boleh menjelaskan dan mengenal pasti. Tapi tahap ketiga dia dah boleh membuat penerokaan terhadap seni, media, teknik dan proses. Dalam seni catatan tingkatan 4 dan 5 kita belajar teknik pointillism, teknik HA. Jadi dia dah tahu dah perbezaan teknik-teknik tersebut. Dia analisis lah, kemudian dihasilkan karya sendiri. Alright, okay, ada soalan ni tanya tau. Okay, kenapa cikgu memilih bidang pendidikan seni berbanding industri seni? Okay, alright, pendidikan seni ni macam mana ya, saya pernah terlibat dalam pertandingan reka cipta. Saya wakil Malaysia lah, pergi ke Abu Dhabi dalam pertandingan reka cipta. Kemudian kumpulan saya, tim saya, anak murid saya ni SMK 13 telah mendapat tajaan daripada Proton. Kemudian saya berkesempatan berjumpa dengan Tun Mahathir. Tun Mahathir bercakap dengan saya, kita segan lah cikgu kan, dia kan seorang tokoh kan, kita ni cikgu lah hai. Lepas tu dia cakap dengan saya satu je, teachers are mold for next generation. Nampak tak? Cikgu ni adalah acuan pada generasi akan datang. Bagaimana acuan cikgu, macam itulah generasi akan datang. Itu yang membuatkan saya rasa macam terpanggil dan terpukul untuk meneruskan dalam bidang pendidikan seni. Alright. Sebab saya rasa macam cikgu-cikgu ni tugas dia besar adalah untuk membentuk generasi akan datang. Sebab itulah Tun Mahathir sangat respect cikgu ya. Kita punya aura, kita punya kita punya ilmu, kita ni pengaruh lah. Sebenarnya pengaruh kita kuat dengan kita. Jadi jangan sia-siakanlah benda tu. Alright. Okay, menarik soalan ni. Dia tanya bakat dengan belajar. Okay, penting tak bakat ni? Okay, penting tak bakat? Okay, dia macam ni dulu-dulu kita biasa dengar, saya tak pandai lah seni. Saya tak kreatif lah. Saya tak pandai lukis-lukis ni. Saya tak pandai mewarna. Kita dulu-dulu kan. Tapi dunia telah berubah. Okay, landscape pendidikan pun telah berubah. Sekarang tiada istilah tak pandai mewarna, tak pandai melukis, tak kreatif, tak ada. Sebab kita boleh belajar. Kita ada search engine Google. Kita boleh belajar pada Google, belajar pada TikTok, Pinterest, YouTube. Nampak tak? Tak ada dah istilah bakat tu, tak ada bakat tak boleh mewarna. Tak boleh. Tak ada bakat tak boleh lukis. Tak boleh. Tak ada. Persepsi tu dah berbeza sebab landscape pendidikan dah berubah. So kita boleh belajar. So belajarlah. Okay. Ini menarik sangat. Okay, saya nak tunjuk belajar beza bakat dengan belajar Okay, belajar ini adalah murid sebelah kanan saya ni murid lelaki ni ini adalah murid normal dalam aliran perdana. Dia boleh mewarna. Okay, menggunakan teknik bijak warna. Dia boleh mewarna. Jadi sebelah kiri ni adalah murid berkeperluan khas. Nampak tak? Mereka dua-dua ni belajar menggunakan YouTube channel saya, Bijak Seni Cikgu Irma. Benda sama, material sama, teknik sama, jadi boleh. Nampak tak? Boleh kan? Ini adalah murid berkeperluan khas daripada sekolah Johor. Saya tak ingat sekolah mana, lama dah ni. Jadi saya terkejut, bolehlah murid ni dengan bantuan guru lah. Macam murid sebelah kanan saya ni pun menggunakan bantuan saya juga. Kita explain macam mana nak buat. Jadi murid berkeperluan khas ni tak ada bakat pun rasa murid. Jadi dia boleh belajar. Sebab tu tak ada apa yang mustahil. Yang penting belajar. Okay? Ni dia. Ada salah satu soalan tu kan. Dia tanya, cikgu adakah membuat rujukan dahulu sebelum memulakan PDP berdasarkan ilham ke, idea ke. Dia macam ni setiap pengajaran dan pembelajaran saya adalah saya merujuk di SKP, Document Standard Curriculum, KSSM, Curriculum Standard Sekolah Menengah. Saya tak ada suka-suka je. Tak ada. Kita ada buku, kita ada panduan. Jadi kita ikut yang tu. Okay, dan dari situ kita lah mencipta konten kita. Kita mencipta kandungan pembelajaran daripada di SKP, daripada Document Standard tu. Dari situ saya akan hasilkan beberapa konten kita lah. Sebab tu saya cakap teacher as a content creator. Kita yang
mereka cipta kandungan pembelajaran kita berdasarkan tahap anak murid kita. Kita saja yang tahu anak murid kita macam mana, kan? Kemudian, ni dia, saya telah mewujudkan Smart Art Learning System di mana murid suka sistem ni sebab dia tersusun dan sistematik macam pemikiran computational. Perkara pertama, panduan pembelajaran. Murid akan diberi kandungan pembelajaran. So dia faham tajuk nak kena buat apa, dia dah tahu dah isi kandungan, dia dah tahu dah standard kandungan pembelajaran. Kemudian mereka akan cari iaitu research and resources. Dia akan cari bijak seni Cikgu Irma, dia akan cari dalam buku teks digital ataupun Google search engine untuk lebih faham lagi, untuk melihat untuk explore lagi dalam isi kandungan pembelajaran yang sebelum tu lah. Kemudian lepas tu dia hasilkan karya dan dimasukkan dalam galeri seni maya. Okey, kalau semasa pandemik kan, saya pun terfikir juga sebelum pandemik, murid dah hasilkan karya, murid akan letak dalam studio seni. Kalau semasa PDPR, mana mereka nak letak hasil-hasil karya tu? Kawan-kawan lain pun nak tengok juga kan. So saya telah menghasilkan galeri seni maya. Jadi murid akan semua upload hasil karya semua di dalam galeri seni maya saya, iaitu menggunakan aplikasi Padlet. Nanti saya akan tunjuk aplikasi tersebut. Jadi dari situ mereka berkomunikasi, mereka komen lah, cantik lah, lepas tu karyaan you all ni, dia akan komen kat situ. Kemudian dari situ kita akan melihat hasil karya kreativiti, mereka refleksi. Kenapa semasa di dalam aplikasi Padlet tu kan, di dalam galeri seni maya, saya terus mentaksir, saya terus bagi markah dan saya terus menilai. Jadi di situ mereka boleh membuat refleksi, iaitu penilaian kendiri. Kenapa cikgu bagi markah dekat student A ni lebih tinggi daripada markah student B? Jadi di situ dia boleh nampak, walaupun dalam keadaan pandemik. Kan, kemudian kalau dalam kelas seni memanglah kita boleh nampak, tapi dalam keadaan virtual maya pun kita boleh nampak, murid tak tertinggal top benda tu So secara tak langsung mereka telah menguasai dan bersedia menghadapi revolusi industri RR 4.0. Okey. Kemudian saya juga menggunakan kaedah free classroom lah. Memang sesuai sekarang ni pun, sebelum macam esok nak mengajar topik sains dan juga seni kan, saya telah send dulu beberapa contoh nak buat apa. Jadi esoknya mereka dah bersedia. Dia tak ada, okey hari ni kita turun nak buat, tak ada. Sebab itulah bila mereka dah dapat gambaran jelas tentang apa yang saya nak ajar, mereka akan lebih bersedia. Tu penting tu, flip classroom ni, dia akan lebih bersedia. Cikgu jangan pergi kelas, okey hari ni kita akan belajar, dia tak boleh. Mereka akan rasa panik lah. So sebelum kelas kita akan tunjuk dulu, teaser. Nak belajar apa esok ni. Jadi sebab tu bila cikgu tengok mula-mula saya takut-takut juga nak buat gabungkan sains dengan seni visual. Tapi bila saya memberi satu gambaran jelas sehari sebelum, hari tu dia confident. Dia dah buat buku teks. Yelah kita ni nak suruh murid buat buku teks. Ya Allah susahnya. Tapi mereka buat buku teks seni visual, buat buku teks sains. Jadi mereka dah bersedia tu. Itu penting tu Okay. Hai semua, jom kita buat bakul guna teknik nak tanya, dengar tak video ni? Boleh dengar cikgu. Okay, alright. Terima kasih. Okay, macam dalam satu topik tu kan dia tanya bagaimana murid dah menguasai topik pembelajaran selepas. Okay, kita akan tengok tugasan murid. Apabila kita bagi tahu suatu tugas kan, kita suruh mereka buat, kita nak tengok kena tengok impak lah. Kita punya lah berdegar-degar, pumpang cakap hasilkan banyak-banyak tapi murid tak buat. Alahai. Kita kena tengok impact dia. Itulah impact dia. Ini adalah contoh video TikTok saya semasa pandemik. Saya, inilah dia. Sehari sebelum saya akan share video ni dulu. Jadi dia dah tahu dah Cikgu Irma nak buat apa. Kan. Alright. Kalau tengok dalam PDPR ni, tengok murid ni. Dia tunjuk hasil karya dia. Saya tak pernah tengok murid ni sebenarnya. Silah pandemik hampir setahun kan kita tak jumpa budak-budak ni. Dia tunjuk, semangat tu nak tunjuk. Saya rasa terharunya lah. Okay, jom kita tengok video. Kita guna bahan kita semula iaitu beg kertas. Saya suka guna beg kertas. Anyaman lebih kukuh sebab beg kertas ni lebih tebal berbanding kertas biasa.
Tahukah anda, seni anyaman merupakan satu seni warisan yang berkait rapat dengan cara hidup tradisional dan kebudayaan masyarakat Melayu. Prinsip asas seni anyaman ialah proses menjalin secara silang menyilang, helaian demi helaian. Kemahiran seni anyaman ini perlulah kita belajar agar seni warisan ini terus kekal. Belajar seni anyaman mendidik kita supaya lebih bersabar dan berdisiplin. Hasilnya cantik kan? Hai. Okey, nampak kan sambil-sambil kita ajar tentang seni anyaman, sambil-sambil kita membebel. Sambil-sambil kita mengingatkan murid tentang betapa pentingnya belajar seni anyaman kan. So murid excited lah, dia suka. Okey, kemudian satu lagi. Hai, jom kita belajar pijak warna guna teknik impasto. Untuk mendapatkan kesan teknik impasto, saya menggunakan warna akrilik dan juga pisau palet. Macam biasa, fikir secara logik 3 kod warna yang sesuai dengan objek. Mulakan dengan color code yang cerah. Blend-blendkan setiap warna menggunakan pisau palet. Tak perlu guna air. Gunakan tisu untuk bersihkan permukaan pisau palet. Okey, saya menggunakan strategi pembelajaran iaitu micro-learning, strategi jangka pendek yang berfokus. Jadi tak adalah murid tu rasa susah hati atau tidak faham sesuatu pengajaran. Sebab apa? Strategi saya tu pendek, jadi murid lebih memahami topik-topik dengan jelas. Okey, sebagai contoh satu lagi, ini adalah seni catatan. Kan, jangan guna satu pun warna. Okey, ada yang request sunset. It is not easy within 1 minute, but I try. Let's go. Okey, sebab tu saya cakap antara bakat dengan belajar. Apabila murid tu dia boleh belajar, automatik bakat tu terselah. Kan? Dengan adanya kandungan pembelajaran yang lebih berfokus, yang mudah, yang penting seronok. Jadi automatik tak sabar cikgu Irma nak belajar apa ni, nak ajar apa ni esoknya. Saya pernah WhatsApp 3 hari sebelum sekolah, cikgu Irma hari ni nak bawa alatan seni apa. Wow, nampak itu menunjukkan anda berjaya lah sebenarnya. Jadi hilang dah segala dugaan untuk mengajar hanya dengan satu WhatsApp tu. Kan terharu kan bila kita dapat WhatsApp macam tu. Saya rasa cikgu-cikgu mesti dapat. Mesti ada murid akan tanya, cikgu nak buat apa esoknya? Kan. So kita raikan dan hargai murid-murid yang macam ni. Okay. Inilah dia pembelajaran abad ke-1. Okey, melalui pijak warna. Okey, dulu kita akan suruh murid warna-warna je. Kini tidak kita kena ajar mereka proses berfikir. Berfikir tu berfikir logik. Okey, kalau contoh apple as simple as apple. Apple ni warna apa? Pernah murid lukis, murid warnakan apple ni warna biru. Terkejut saya. Kita kena ajar dia berfikir secara logik. Sebelum nak mewarna sesuatu, cikgu kena cakap mereka fikir logik.
Okay, kemudian mengajar tentang color coding. Kalau dulu kita cakap hijau pekat, hijau cair. Now cannot, no more. Kita kena ajar kod warna. Okay. Apa tu dah tak ada dah hijau cair, hijau pekat, biru cair, biru pekat, no more. Nak tahu color coding tu dekat botol warna tu ada color coding. So kita sebut kod warna tu. Dan juga secara sistematik lah. So dia akan mewarna tu secara sistematik. Sebab tu saya cakap macam mana murid berkeperluan khas boleh menggunakan modul bijak warna. Sebab apa? Dia hanya melihat dan dia tahu ni, dia tahu dah step pertama apa, step kedua apa dengan bantuan cikgu lah. Jadi dari situ memang benar ianya boleh dipelajari. Kemudian murid akan bereksperimentasi dengan warna. Okay. Ada murid tanya, cikgu boleh tak saya warna apple ni warna lain? Boleh. So dia akan pernah murid tu dia letak warna kuning, yellow first, kod warna kedua warna blue, ultramarine, kemudian kod warna ketiga warna red. Jadi dia rasa macam macam salah je. So dia cuba. So bila dia tengok dia bereksperimentasi dengan warna, so dia nampak apa yang salah. Okay, dia nampak dalam proses tu apa yang dia salah, apa yang dia betul. Okay. Ini impact dia, ini semasa online juga. Okay, nampak tak yang tepi-tepi tu kan? Tepi-tepi lukisan tu ada kotak proses berfikir. Okay, so murid sebelum warna dia fikir dulu warna apa. Dia fikir dulu. Ini adalah elemen dalam STEM. Okay, elemen dalam STEM itu pemikiran computational. So dia nampak objek. Okay, dia fikir logik dulu, dia nak menyelesaikan masalah. Kemudian dia buat algoritma, dia hasilkan kod warna. Kalau nak warna semut, dia akan cuba jaya kod warna pertama, kedua, ketiga. So dia nampak kan proses berfikir tu. Tak ada dia berlasah dalam bahasa pasal lah, berlasah warna. Tak ada, no more. Dengan melalui modul bijak warna, dia akan berfikir sebelum mewarna. Ini dia virtual gallery. Okay, jom kita lihat. Banyak kan? Okay, ini adalah semasa pandemik murid hasilkan. Sebab tu saya cakap dengan kandungan pembelajaran yang kita hasilkan teacher as a content creator, jelas murid boleh menghasilkan karya. Jadi dari situ kita boleh tahu murid ni telah menguasai topik kan. Okay, jadi dia confident, dia yakin dia boleh buat. Tak ada cikgu tak boleh buat apa, tak ada. Cuma satu je lah, malas. Malas tu penyakit lah. Saya dah cakap dah, jangan malas. Okay. Nampak kan? Ada seni craft, ada seni catatan. Okay. Alright. Inilah dia saya cakap. Okay. Anda boleh follow di TikTok saya, Bijak Seni Cikgu Irma. Di YouTube saya, Bijak Seni Cikgu Irma. Ini adalah teacher as a content creator. Saya menghasilkan konten saya sendiri berdasarkan anak murid saya, tahap pembelajaran anak murid saya. Kenapa ya? Ada anak murid saya, dia tak boleh ikut TikTok. Sebab TikTok ni 1 minit laju sangat. Dia tak boleh. Ada anak murid saya, dia kena proses tu kena panjang, lama sikit. YouTube lah. Satu. Okay, nampak tak begitu? Sebab tu saya ada 2, TikTok dan juga YouTube. Ada yang anak murid yang dia tak boleh mewarna dengan muzik-muzik yang dia suka. Dia susah sikit. Ada juga anak murid saya yang dia nak cepat je. Dia nak cepat tengok video, dia tak nak lambat-lambat. Okay, so dia akan ikut TikTok saya lah. Jadi satu lagi hashtag tu penting bijak seni, di mana anak murid kita ni sekarang bukan hanya, saya sedar anak murid saya bukan hanya sekolah saya saja. Satu Malaysia anak murid saya. Termasuklah yang berkeperluan khas. Kan, satu Malaysia. Jadi saya gunakan hashtag bijak seni. Kalau pergi ke Google, type je bijak seni, keluar semua video-video saya. Okay. Okay, tips dia, cipta hashtag. Selepas ni cipta hashtag cikgu. Okay, kemudian kandungan mestilah berfokus. Kandungan kita janganlah sekejap masak, sekejap hias rumah. Kalau seni visual saja. Senang untuk murid. Sebab murid kita kini bukan hanya sekolah kita saja, satu Malaysia murid kita. Dan konsisten. Okay, janganlah pula hari ni kita buat TikTok, dah tak buat dah setahun, 2 tahun, tak boleh. Kena sentiasa konsisten lah mencari idea-idea baru berdasarkan dokumen standard kurikulum kita. Of course lah, benda ni saya selalu cakap dengan cikgu-cikgu, etika guru. Okay, etika guru ni kita tahu batas kita dengan anak murid kita walaupun kita ber-TikTok, ber-YouTube channel. Okay, kita tahu etika kita sebagai seorang guru. Alright. Jangan lupa follow TikTok saya dan YouTube
saya Bijak Seni Cikgu Irma. Terima kasih kepada yang dah follow. Terima kasih kerana bila anda follow saya, ia memberikan satu semangat dan juga motivasi lah untuk menghasilkan lebih banyak hasil-hasil kandungan pembelajaran yang kreatif, kemudian yang mudah. Okay, so jangan lupa follow dan share. Okay, inilah saya dengan anak murid saya. Saya dengan anak murid saya kepada rakan guru saya tahu memang rapat. Memanglah rapat dan seronok. Kalau kita seronok dalam satu perkara, jelas terpancar dekat muka kita dan juga anak murid kita tengok kita seronok. Seronok. Kita janganlah datang kelas je, masang je. Kita raikan mereka. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku dia lah pandemik ni dengan keadaan banjir. Kita tak tahu apa yang berlaku dalam kehidupan mereka. Kita raikan dengan senyuman. Walaupun mereka tak ada, kita tanya kenapa tak hadir. So dari situ kita telah mewujudkan satu bonding, satu relationship dengan anak murid kita. Alright. Kemudian apabila kita jangan ajar dulu. Kita dah create bonding dengan murid kita ajar. Dia akan dengar cakap kita. Anak murid saya nakal-nakal. Cikgu-cikgu tahulah. Tapi apabila kita create relationship tu, bonding tu, dia akan dengar cakap kita. So dia seronok dengan kita. Okay. Saya rasa itu saja. So kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Okay, terima kasih. Okey, baiklah, terima kasih kepada Cikgu Irma di atas perkongsian sangat menarik. Saya rasa saya dah catat 3 muka surat Cikgu Irma. Saya mendengar dengan bersemangat. Cikgu bercerita dengan bersemangat, saya pun mendengar dengan bersemangat. Saya macam begitu. Saya dengan murid saya memang macam tu. Seronok je dengar, tapi tak marah. Patutlah ada bonding di antara anak murid dengan cikgu sendiri kan. Begitu. Okey, baiklah, saya nak simpul sikit je lah, ambil point daripada cikgu juga sedikit-sedikit apa yang saya dapat dekat nota 3 halaman buku surat saya ni. Kepentingan lah saya kita tengok sikit-sikit dah dari tadi. Cikgu ada terangkan pasal KSSM, ada persepsi seni, ada eksploitasi seni, ada apa? Ekspektasi seni, apa itu? Tergelik-gelik nak sebut. Saya nak jadi macam cikgu, belajar sains kena sebut tu sampai betul. Di antara satu poin yang saya dapati agak menarik tadi, cikgu gabungkan mata pelajaran sains dan juga seni. Saya rasa benda tu sangat-sangat menarik bagi saya. Sebab bila kita belajar, macam cikgu cakap, bila belajar saja sains, kadang-kadang murid akan jadi bosan lah, nak kena menghafal lah dia. Bila kita gabungkan dengan seni, dia orang boleh melukis, dia orang boleh mewarna. Kalau saya dulu pun saya suka macam tu. Bila saya belajar, saya more to visual. Ada colour-colour. Macam tu. Saya sangat setujulah dan tertarik sangat dengan gabungan tersebut. Baiklah, yang kedua, mengenai peluang pekerjaan. Banyak boleh jadi designer, makeup artist. Designer tu bukan calang-calang. Reka baju untuk ke Olimpik. Saya rasa benda tu sangat hebat bagi saya, ya, sebab boleh ke mata dunia orang cakap. Bukan setakat di sini saja. Benda tu besar. Sebab tu kita kena tunjuk kepada murid dalam bentuk visual. Kita tak boleh cakap, kena tunjuk. Baru dia terfikir, ini student daripada Fakulti Seni Lukis Reka yang buat. Kan? Dia orang ada contoh. Dia orang ada pembangkit semangat dia orang dapat tengok buktinya. Okey. Baiklah, kemudian cikgu mengenai cikgu, kenapa cikgu pilih bidang ni, yang saya tertarik tu yang mengenai Tun M. Kata cikgu adalah acuan yang akan membentuk anak-anak murid kita nanti. Tak kira lah cikgu apa pun, subjek apa pun, kita lah yang akan membentuk dia orang nanti. Tugas cikgu tu besar. Begitu, saya tertarik dengan ayat. Ya, sebab satu lagi kan, sebab dia tak tanya tau saya, cikgu ajar apa, tak ada. Dia terus direct tanya, you are the mold for next generation. Yes. Agak terlekat di hati di situ. Macam tu. Okey. Alright, baiklah. Kemudian cikgu ada bercerita juga mengenai Smart Art Tech Learning System, di mana dari aplikasi pergi ke buku teks digital, macam tu saya dapat tangkap yang tu, dan kemudian pergi pula ke galeri seni.
agak menarik di situ Okey. Baiklah, cikgu yang last kali saya dapat simpulkan Cikgu Irma mempelbagaikan pelbagai medium. Contohnya macam TikTok cikgu guna, YouTube cikgu guna. Lagi apa lagi? Macam-macam aplikasi yang cikgu guna untuk mengajar. Adalah sangat menarik bagi saya. Kita kan zaman sekarang dah macam online lah. Semuanya di atas talian dalam pandemik ini kan. So jadi cikgu mempelbagaikan itu adalah sangat-sangat menarik lah. Idea yang sangat menarik supaya cikgu-cikgu bakal-bakal guru seperti kami juga akan mendapat idea itu daripada cikgu sendiri. Terima kasih cikgu di atas perkongsian yang sangat menarik ini. Okay, saya percaya banyak ilmu dan informasi yang kita dapat perolehi hasil perbincangan bersama panel pada hari ini. Okey, baiklah, saya akan teruskan dengan soalan-soalan yang para peserta ataupun penonton sertakan di ruangan komen. Baiklah, saya akan cuba baca ada ke soalan daripada ruangan chat. Okey, ada yang bertanya kepada Cikgu Irma, macam mana untuk seseorang yang tak berapa mahir dalam seni, ada tak tips untuk lebih mahir dalam seni? Okey, dipersilakan cikgu. Okey, mahir ni dia macam bakat lah. Bagi saya soalan ni, ada tak yang tak ada bakat dalam seni, ada tips untuk lebih berbakat lagi lah. Okey, dia macam ni tau, jangan cakap tak mahir. Macam saya cakap lah, bakat dengan belajar. Bakat ni dia semula jali, dia natural. Bila dia lukis terus nampak cantik je, itu bakat. Yang soalan ni lebih kepada dia tak ada bakat. So kita belajar. Banyak dah platform sekarang ni. Dan satu lagi kita kena praktis. Kita tak boleh, macam saya sendiri, kenapa saya wujudkan platform TikTok? Saya hasilkan kandungan pembelajaran saya sendiri. Sebab apa? Semasa pandemik kan, biasa kalau kita pergi sekolah, kita akan macam cikgu Nur Suhaila cakap lah, kita akan hasilkan BBM. Sebagai seorang cikgu seni, kita punya psikomotor pun bergerak, berfungsi lah dengan baik. Tapi bila pandemik, kita terus duduk dalam rumah je kan, alamak, kita punya art skill touch saya pun hilang tau, hampir hilang. Jadi saya sendiri praktis. Saya sendiri praktis menggunakan oil painting, saya sendiri melukis. Kalau anda tengok dekat YouTube dengan TikTok saya, itu semasa pandemik saya buat. Even sekarang pun saya masih lagi buat. Dia macam ni jangan fikir, alamak, tak elok lah. Saya selalu pesan dalam TikTok saya, practice makes perfect. Practice dan practice. Dia tak boleh hari ni lukis cantik, kita pun relax. Tak boleh. Dia kena sentiasa. Sebab tu saya cakap, belajar seni dia melibatkan psikomotor. Psikomotor tu macam Cikgu Suhaila cakap, jari kita bergerak, kita punya jari bergerak. So kita kena, bila dah selalu kita mewarna, selalu mungkin memang akan kita terus jadi mahir. Okay? Terima kasih kepada yang tanya soalan. So jangan rasa susah hati, sedih, go for it. Just go for it. Okay? Okay, itu dia sedikit tips. Bukan sedikit lah, banyak. Kalau tu tips kan, macam cikgu terangkan tadi juga. Okay, ada banyak sekarang ni, aplikasi banyak. TikTok lah, boleh belajar dari TikTok, YouTube. Saya dah ulang dari tadi lagi kan, banyak. Antara yang menarik lah, keluar sikit daripada TikTok, kita juga boleh tengok kat Instagram pun ada sebenarnya kan, laman social media gitu. Okay, yang pentingnya practice make perfect. Begitu, jangan malas. Okay, kalau malas takkan jadilah. Alright. Okay, soalan seterusnya, Cikgu Irma lagi. Boleh terangkan bagaimana dalam sukatan pelajaran? Okay, contoh terima kasih yang tanya soalan ni sebab satu lagi okay, dia tak ada dalam sukatan tau Christina, sebab dia terror quilling tu, tapi kita boleh aplikasikan dalam topik seni arca. Kan kita ada banyak arca, salah seni quilling tu kita gunakan bahan kita semula. So kita gunakan kemahiran quilling tu, sebab ada murid saya, dia hasilkan seni arca dinding, dia buat bentuk bunga tau, cantiknya. Saya rasa dia
follow Christina kot. Gunakan teknik quilling. Guna kertas lah ketahuan dia kan. Dia gulung-gulung. So dia letak. Ada yang guna bahan kitas semula, guna paper bag dia buat. Jadi kita jangan limitkan murid buat arca satu bahan je. Kita kena macam moderator cakap lah, kita kena pelbagaikan bahan, media dan teknik. Okay, saya harap menjawab lah. Cuba cikgu, cuba. Murid seronok tau buat quilling ni. Kita minta dia, okay, macam base quilling, saya tak tahu lah Christina base quilling, kita kena ada base kan buat quilling ni. So base tu kita guna kotak dekat Speedmart tu ada, kita ambil, kita potong dalam size A4. Lepas tu, kalau mereka tak ada kertas warna, kita boleh gunalah kertas surat khabar, boleh. Tak tahulah Christina, boleh ke surat khabar? So dia akan potong ikut size, so dia akan gulung, dia akan tampal. Serius. Cuba cikgu. Memang boleh. Sebab tu saya sebut tadi, salah satu aktiviti pun ada juga quilling. Okay, saya harap menjawab Okey, betul cikgu. Kiranya modifikasi lah kan, mengikut apa yang tak ada dalam sukatan tu, tapi kita gabungkan dalam sukatan pelajaran tu. Okey, kita modifikasikan dia. Bagi jadi. Saya harap saya dapat berkolaborasi dengan Christina nanti. Cewa. Ya, boleh. Okey, sebab saya berminat juga, sebab itulah saya cakap saya cuma tak ada pengalaman lah quilling. So mungkin kita boleh berkolaborasi Christina. Ya, boleh. Dan boleh Kita masukkan kontak je. boleh masukkan dalam salah satu konten TikTok saya nanti. Boleh cikgu. Semakin gempak lah nanti konten TikTok cikgu nanti kan. Sebab dah ada quilling pula lepas ni. Okey, maka berakhirlah webinar kita pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar lainnya, insyaAllah. Okey, terima kasih kepada pihak moderator AJK. Saya sibuk tau sebenarnya, tapi saya menerima juga undangan. Terima kasih banyak cikgu. Ya, sebab saya ajar tingkatan 5 kan dengan sekolah menengah atas kan. So saya boleh dengan SPM lah apa, tapi sebab saya percaya yang sekolah kena ada hubung jalin dengan IPTA. Dengan IPT kena ada. Kalau tidak awak tak tahu realiti sekolah macam mana.